Apa khabar kepada semua para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Kepada semua penduduk Malaysia, diharapkan anda semua mematuhi perintah kerajaan Malaysia di atas kawalan pergerakan yang diadakan zaman COVID-19 ini. Okey? Jangan keluar rumah sesuka hati. Kalau nak keluar rumah, dalam satu keluarga tu biarlah seorang wakil untuk membeli barang keperluan. Okey? Dan juga kepada semua penduduk Singapura, Indonesia dan Brunei. Okey, semoga anda semua berhati-hati apabila anda berada di luar kawasan rumah anda. Jarakkan antara satu sama lain. Jangan suka-suka nak bersalam. Sebab virus COVID-19 ini sangat bahaya ya. Jadi kita sama-sama beringat dan berjaga-jaga. Baiklah saudara, pada malam ini Brother Fai akan kongsikan kepada anda sebuah kisah seram. Okey, kita duduk sama-sama, kita dengar cerita seram. Okey, jangan keluar-keluar rumah ya. Kisah yang bertajuk Keranji Dam. Nama saya Fadi Siah. Dia ni perempuan ni. Saya ingin berkongsi pengalaman saya. Ini terjadi sekitar 2 tahun lalu. Saya merupakan seorang penunggang motosikal. Saya ni jenis degil sikit. Kalau saya marah atau bersedih, saya gemar beronda-ronda seorang diri ke satu tempat yang digelar Keranji Dam. Tempat tu berangin, sunyi dan boleh melihat kawasan perairan Selat Johor. Apabila saya duduk di sana seorang diri, tenang hati saya. Ada satu malam, saya tak ingat hari apa, teman baik saya, S, saya gelarkan nama dia S, mengajak saya lepak di Keranji Dam. Oleh kerana saya bosan di rumah, saya ikutkan saja. Boleh panaskan enjin motosikal saya sekali. Saya tak fikir apa pun kerana dah biasa beronda di tempat tu. Bila lepak, tak ada apa-apa yang terjadi. Apabila sampai waktu untuk pulang, saya terpaksa menggunakan tandas untuk sahut seruan alam. Dia ni nak ke tandas sebenarnya, tapi macam-macam lah, sahut seruan alam lah, apalah. Direct to the point, kan senang. Oleh kerana dah lewat sekitar pukul 1 atau 2 pagi dan tempatnya sunyi, saya suruh si S ni tunggu saya betul-betul di depan pintu masuk tandas wanita. S ni seorang lelaki, jadi tak boleh teman hingga ke dalam tandas. Tandas mempunyai 2 ruang kecil. Satu yang ada jamban duduk, lagi satu yang mencangkung. Bila saya masuk, saya perasan hanya saya seorang yang menggunakan tandas. Saya pilih ruang yang ada jamban duduk. Bila saya sedang hendak keluar dari tandas, saya perasan di ruang sebelah bunyi jamban dipam. Saya tak fikir apa-apa. Mungkin orang lain menggunakan tandas sebelah. Bila saya dah selesai nak cuci tangan, saya perasan pintu tandas sebelah tutup. Saya panggil S dan bertanya, "Ada orang masuk tandas S kata, Tak ada orang yang masuk tandas ni tadi." Saya bertanya lagi, "Awak dari tadi tunggu di luar pintu tandas ni ke awak ada jalan-jalan ke tempat lain bila saya dalam tandas?" S kata lagi, "Dari tadi saya di sini tak ada sesiapa yang masuk kecuali awak. Lepas awak, memang tak ada orang lagi." Saya tak percaya kata-kata S, kerana kalau tak ada orang yang masuk selepas saya, siapa pula yang berada di dalam tandas sebelah kan? Kalau S memang dari tadi tunggu saya di luar pintu tandas wanita, mesti dia tak akan terlepas melihat siapa saja yang masuk. Saya pula tak mudah percaya benda-benda gaib sangat. Saya kata pada S dalam bahasa Inggeris, "There is someone in the cubicle next to mine."
S pun pelik kerana betul-betul merasakan bahawa tiada sesiapa yang masuk tandas selain saya seorang. Saya pun cuba membuka pintu tandas sebelah yang tadi terbuka. Kini pintu tu sudah dikunci. Pelik tu. Kami berdua rasa pelik sangat kerana pintu itu hanya boleh dikunci dari dalam. Kalau tiada sesiapa yang masuk, macam mana pintu terkunci? Bila saya sedang siasat, masih kedengaran bunyi air di dalam. Saya tak mahu endahkan sangat, jadi saya cuci tangan di sinki. Dah sedia nak keluar, tiba-tiba kedengaran bunyi pam di tandas sebelah tadi. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu, pintu ruang tandas tu terbuka sendiri. Saya lihat S pandang saya balik daripada pintu tandas tu. Muka masing-masing terperanjat. Selepas tu, kedengaran air paip diputar dari sinki sebelah. Saya dah mula panik. Apa lagi, saya cabut lari dengan S kali, lari secepat mungkin ke arah motosikal masing-masing. Naik motor, terus kami pecut. Tak pusing belakang pun dah. Saya perasan S sedang menggigil sambil tunggang motosikalnya. Sampai di jalan utama dekat kawasan perumahan baru, kami berdua hentikan motosikal. Si S masih menggigil dan dalam keadaan ketakutan berkata, "What was that, man? What happened back there? It wasn't funny," katanya lah. Saya kata saya tak pasti. Mungkin benda halus. Saya tak begitu panik kerana saya pernah mengalami peristiwa-peristiwa peribadi dengan benda halus sejak kecil lagi. Untuk S, itu pertama kali beliau alami. Nasib baik tidak ada apa-apa terjadi pada kami bila sampai rumah. Kami lepak lagi sekejap di kolong blok kami sebelum pulang ke rumah masing-masing. Selepas pengalaman itu, saya masih ronda-ronda di tempat yang sama. Tapi saya tak akan menggunakan tandas di situ lagi. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini bertajuk Buayan. Cek Ponti, kesejukan di Buayan. Di hadapan apartmen di Tanah Rata ada taman permainan. Di situ ada sepasang buayan yang betul-betul berhadapan dengan bilik tidur Ila. Ila suka membuka tingkap pada waktu malam bila menginap di sini kerana suka dengan udaranya yang nyaman, angin sepoi-sepoi bahasa, sambil menikmati keindahan malam, sambil membaca novel. Pada malam tu selalunya bunyi bising sedikit, tetapi pada malam tu baru Ila perasan bunyi unggas hutan tidak kedengaran. Masa itulah Ila di tingkat 1. Tapi masa tu Ila tak fikir apa-apa sebab Abah dengan Mak ada di luar bilik menonton televisyen. Ila boleh nampak diorang di ruang tamu. Sebab Ila tak tutup pintu pada masa tu lah. Jadi rasalah selamat sikit. Masa tu langsung tak ada fikir bukan-bukan sebab Ralid membaca novel. Masa tengah Ralid membaca tu, tiba-tiba Ila dengar bunyi berkeriut. Begini bunyinya. Diselangi sejuknya. Sejuk.
Ila bangun dari katil menuju ke tingkap, dan pandangan mata Ila dapat menangkap salah satu buaian di taman permainan tersebut terhayun perlahan-lahan, dan bunyi kriuk tersebut datang daripada buaian tersebut. Dan yang tak bestnya, bila Ila tengok lama-lama, Ila lihat ada kelibat wanita berambut panjang membelakangi, sedang duduk main-main buaian tersebut sambil memeluk tubuh dengan mengeluh, "Sejuk, sejuk," diselangi dengan kriuk, kriuk, kriuk. Dan tak bestnya lagi, bila terlihat wanita tersebut mulai ketawa halus. Macam ni bunyinya. Sambil perlahan kepalanya berpusing ke belakang. "Cik Ponti!" Terus terkesima Ila. Tiba-tiba ada tangan menarik Ila dari tingkap. Rupanya Abah. Terus Abah menyapu muka Ila sambil membaca sesuatu. Kemudian Abah terus laungkan azan dengan lantang. Terus Cik Ponti tersebut terbang melayang sambil menjerit kesakitan, melayang menuju hutan berdekatan. Malam tu, Abah tidur di bilik Ila, dan Ila pula tidur bersama Mak. Sekian.